Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sementara kita menantikan sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk, kita boleh sama-sama tolong sharekan majlis ini. Mudah-mudahan lebih ramai yang boleh dapat manfaat apabila kita sharekan. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dal alal khair ka ajri fa'ilihi, orang yang bantu orang untuk tunjukkan dia jalan kebaikan, adalah dia dapat pahala sebagaimana orang yang buat baik. Ya. Jadi kita boleh tolong sharekan. Mungkin dengan sebab kita tag kawan-kawan kita, dengan sebab kita sharekan di wall kita, lalu dekat wall sahabat-sahabat kita, jadi dia pun masuk, dia pun tengok, dan dengan sebab itu dia dapat ilmu, dengan sebab itu dia tambah kenal dengan Nabi SAW, ya, dan juga mungkin dengan sebab itu dia dapat duduk dalam majlis zikrullah. Jadi kalau pun yang duduk itu dia, tapi yang dapat pahalanya kita, itu untung kan, sebab kita tolong tunjuk ke arah kebaikan. Jadi boleh sama-sama tolong sharekan. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih diucapkan pada yang menonton kita setiap pagi, Isnin sampai Jumaat. Okey, saya pun ambil masa untuk sharekan dulu sekejap, dalam seminit dua. Dan sementara kita tunggu tu, kita selawat ke atas Nabi SAW. Ditambah-tambah lagi ambil keberkatan hari Jumaat, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama kita lagi pagi ini, siri yang ke-10. Masih lagi bab yang pertama. Kita sambung bahagian kedua daripada hadis yang ke-8 daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang baru masuk join kita. Saya jawab salam daripada yang menuliskannya di ruangan komen. Puan Nurliah, Puan Siti Hajar, Puan Nurizita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapatkan rahmat Allah, insya-Allah.
Baik, jadi hari ini kita sambung hadis yang ke-8. Sahabat-sahabat sebahagiannya sudah pun mendapatkan kitab. Jadi yang ada kitab boleh buka kitab, lebih mudah kita catat, kita tengok hadis-hadisnya, kita baca. Jadi poin-poin tambahan, syarahan-syarahannya boleh juga dicatat dekat sebagai nota dalam kitab kita, dan juga boleh juga dituliskan di ruangan komen bagi yang nak menuliskannya. Semuanya membantu kepada kebaikan-kebaikan sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Sebab ada juga yang tengok majlis kita ni bukan pada waktu live ni. Jadi ada masa senggang, ada masa lapang, ambil 15 minit, dia pun tengok semula dalam grup, ambil semula link dan juga menonton semula. Jadi tak kisahlah waktunya bila, yang penting kita boleh susun. Itu antara hikmah, kelebihan lah majlis ilmu online ini, iaitu kita pun boleh tengok semula rakaman tadilah secara langsung, tapi tidak secara langsung kita tengok pada waktu yang kita ada lapang. Mudah-mudahan sentiasa semuanya mendapatkan kebaikan, keberkatan daripada Allah, insya-Allah. Okey, kita start dalam 15 minit. Hadis yang ke-8, saya sambung terus kepada terjemahannya kerana kita dah baca hadisnya, matannya semalam. Dalam hadis yang panjang ini, Hindun bin Abi Halah menyifatkan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita cerita pasal last kali sikat rambut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah rambutnya menjadi dua. Jika tidak, maka Nabi akan membiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinga. Jadi dibiarkan jatuh macam tu, mungkin diselak macam tu saja, ataupun guna jari kan. Guna jari boleh tarik sikit, sikat, kemudian dia akan jatuh ke daun telinga. Rambutnya bersih putih, disikat dengan rapi sehingga nampak kemas dan bersih. Kenapa bersih putih? Kita kalau orang rambut kemas ni, tambah lagi nanti kita akan sampai bab Nabi ni suka minyak rambut. Kemaslah. Bila rambut yang diminyak dan disikat, maka dia adalah nampak kemas. Bila nampak kemas rapi tu, putih. Putih tu bukan sebab satu rambut beruban. Kita kalau kepala nampak putih ni, kopiah lah. Kan ada kopiah. Ataupun orang yang ada kopiah original. Kopiah original tu rambut dia semua putih. Daripada jauh nampak macam pakai kopiah lah. Tapi sebenarnya tak, rambut putih semualah. Jadi Rasulullah bukan rambut semua putih maksudnya. Rambutnya hitam. Hitam pekat. Rambutnya hitam pekat. Adalah beberapa helai uban. Ada riwayat kata 4, ada riwayat kata 16, ada riwayat kata 20. Itu pun nanti kita akan sampai bab dia. Ada bab khas cerita uban sahaja. Masya Allah. Ada tokoh atas muka bumi ni yang direkodkan ubannya. Ada. Tuan-tuan, puan-puan cuba try buka lah mana buku-buku biografi tokoh-tokoh. Tengok ada tak yang membahaskan tentang selipar yang dipakai. Ada tak yang bahaskan tentang uban. Ada tak yang bahas tentang cara dia menyikat rambut. Tak ada. Sebegitu para sahabat, mereka ini sangat obses dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada perkara yang remeh bagi mereka tentang Nabi. Tak ada perkara yang remeh. Setiap sesuatu itu mereka nampak, mereka lihat, mereka rekodkan, mereka sampaikan. Sehingga kita yang 1400 tahun ke belakang ini masih lagi berpeluang mengenali tentang peribadi junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat daripada laporan-laporan ataupun rekod-rekod yang mereka bawa. Yang mereka bawa. Itulah sahabah radhiyallahu anhum. Okey. Jadi yang putih tadi tu apa? Yang kata dilihat putih. Putih tu bila kita pakai minyak, dia berkilat. Minyak rambut, minyak zaitun dipakai jadi berkilat, rambut disikat rapi, dia tak mengembang lah. Kan dia akan jadi rapi. Jadi waktu dia berminyak itu nampak berkilat, dan daripada jauh berkilat tu akan dilihat macam putih. Gitu kan. Sebab kilat rambut tadi tu.
Dahinya luas. Dahinya luas menggambarkan apa yang ada di dalam dahi juga, pemikirannya. Ya, diciptakan pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dahinya luas. Jadi pemikirannya juga luas, berpandangan jauh, melihat sesuatu itu jauh ke hadapan dan maju. Ya. Orang dahi luas ni biasa rambutnya sedikit lah bahagian dahi kan. Yang ini saya pun boleh syukur alhamdulillah lah. Yang ini samalah. Saya pun dahinya luas. Tapi tak tahulah pemikirannya luas ke tidak. Harap-harapnya begitulah. Akal yang boleh digunakan dengan baik, maksudnya. Jadi ketika mana kalau kita tengok pun lah kan, kalau kita tengok secara dasar manusia-manusia yang ada, kita tengok orang-orang bijak yang ada di atas muka bumi ni, profesor-profesor ke apa ke, kan selalu bahagian dahinya tu luas. Dia akan macam sedikit botak lah rambutnya, dia akan bermula sedikit daripada tengah kepala. Ya. Jadi itu antara tanda lah. Tak semestinya juga maknanya diaplikasikan pada semua orang. Tidak juga. Tapi antara tandanya adalah pada fizikal itu ada tanda pada apa yang ada di dalam. Itu pun ada ilmu je lah. Memahami apa istilah dia, kita panggil anatomi. Kalau istilah medik, Allah alam, saya pun tak tahu betul ke tidak. Anggota-anggota kita ni kan, zahir yang penciptaan ni ada juga, ada juga kaitan dengan apa yang ada di dalam, dalaman hati. Jadi dahi luas, akalnya pun luas juga. Akalnya pun luas juga. Keningnya nipis, halus dan panjang, sempurna, tidak bersambung, terpisah di antara kedua-dua keningnya. Jadi keningnya tak tebal sangatlah. Nipis, sempurna, tak ada tobik-tobik kan. Ada orang kening tobik. Dia kening macam ni, tengah ni ada lorong. Maknanya mungkin daripada kecil dia terlanggar apa-apa ke, jadi tobik tak tumbuh dah kawasan tu. Jadi macam ada potong dua lah pula kening. Kening ada 4 lah kira. 1, 2, 3, 4. Dia potong 2. Tak sempurna, tapi tidak bersambung. Maksudnya tengah ni. Sebab ada orang, dia panjang sikit kan. Allah ciptakan keningnya panjang sampai tengah ni bersambung. Macam samurai sikit lah. Samurai Jepun. Orang Jepun ada kan, sebahagian yang kening-kening tebal tu, dia bersambung kening dia. Kita pun ada juga, tapi biasanya tengah ni agak nipis sikit lah. Tapi kadang-kadang dilihat nampak bersambung. Di antara kedua keningnya, jabin tu, terdapat urat yang terkeluar ketika marah. Okey, baik. Jadi Nabi SAW sebutkan, sahabat ni, Hindun ni sebutkan, di antara kedua kening terdapat urat. Baik, sahabat-sahabat Nabi, mereka dapat lihat perasaan Nabi daripada tindakan dalam sebahagian perkara. Dan antara perkaranya itu adalah rasa tidak selesa ataupun marah, rasa tak senang. Sebab Nabi SAW bukan orangnya yang memaki-maki. Nabi bukan orang yang menunjukkan baran dengan cara memarahi, memaki, menunjukkan kekasaran. Itu bukan baginda Rasul SAW. Jadi macam mana sahabat nak tahu kalau Nabi sedang tidak selesa, tidak senang ataupun sedang marah? Caranya adalah mereka akan melihat pada tubuh baginda SAW. Nabi takkan cakap. Melainkan ada sesuatu bahagian, bukan, ini pun ada bab dia jugalah. Adakah Nabi tak pernah marah? Tak. Ada keadaan Nabi marah. Ada keadaan Nabi sebutkan, terutama pada keadaan di mana agama Allah dicabar. Itu Nabi marah sungguh. Contohnya dalam kes seorang wanita daripada Bani Makhzumiyah. Dia mencuri dan dihukum dengan hukuman. Tapi kaum ini nak minta adjust kabel belakang lah daripada Usamah bin Zaid, cucu angkat baginda Rasul SAW.
Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi saya cakap? Jadi dia nak pakai kabel. Dia cakap dengan cucu angkat Nabi, tolonglah kecek sikit dekat Rasulullah. Minta kita adjust belakang lah. Hukuman ni tak payahlah sebab dia golongan bangsawan. Jadi Nabi terus naik mimbar. Dengan wajah yang merah. Dan Nabi pun terus berkhutbah. Nabi kumpulkan sahabat-sahabat. Nabi terus khutbah. Nabi kata, sesungguhnya yang mencelakakan umat yang terdahulu adalah apabila golongan bangsawannya dihukum, golongan bangsawan buat masalah tetapi tidak dihukum. Jadi jangan ulang kesilapan kaum yang lalu, dibalakan di Allah Subhanahu Wa Taala. Umat terdahulu itu jadi binasa dia kerana apa? Kerana adanya orang yang langgar hak-hak Allah Taala, tapi tidak dihukum daripada kalangan golongan VIP. Kalau VIP terlepas. Kan kalau rakyat marhain kena. Itu adalah kebinasaan umat. Lebih-lebih lagi dalam bab agama. Jadi Nabi naik mimbar terus. Khutbah dalam keadaan merah-merah muka. Nabi kata, kalau Fatimah bintu Muhammadin yang mencuri sekalipun, akan aku potong tangan dia. Maksudnya ketegasan Nabi dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak aku sendiri pun, aku sebagai Nabi, aku sebagai orang yang maknanya terhormat di tempat ini, pemimpin kamu, kalau anak aku sendiri pun mencuri, akan aku potong tangan dia. Tidak terlepas setiap seorang pun daripada hukuman Allah. Itu ketegasan baginda SAW. Jadi sahabat nak tengok Nabi marah. Adalah keadaan-keadaan tertentu Nabi marah macam tu, terutama pada hukum agama. Tapi dalam keadaan-keadaan biasa, kalau ada keadaan Nabi tak selesa, tak senang ataupun Nabi marah, mereka akan lihat di wajah Nabi SAW. Yang pertama, Nabi akan berpaling. Kalau tak senang dengan sesuatu, Nabi tak tengok. Nabi paling tengok ke lain. Nabi tengok ke lain. Yang kedua, akan merah wajah Rasulullah. Macam kita menahan lah. Dan marah ni memang dikontrol. Nabi sebut dalam satu hadis kan. Nabi kata orang yang kuat tu bukan orang yang tumbuk orang. Bukan orang yang jatuhkan lawan dia. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah ketika mana dia nak marah. Kan? Jadi tahan ni jadi merah muka. Tahan marah ni jadi merah muka. Dan specialnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada indikator, ada petunjuk pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sedang marah, dan baginda tak cakap apa-apa. Dan sahabat akan terus faham bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Melainkan orang-orang yang mungkin baru first time, tak biasa, tak tengok lagi Rasulullah, mungkin dia tak tahulah. Tapi sahabat yang biasa dengan Rasulullah tahu. Nabi kalau marah ni antara dua kening. Dekat kawasan ini, kawasan sujud kita ni, akan keluar satu urat. Akan keluar urat yang menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Jadi sahabat berhati-hatilah bila tengok macam tu, Nabi tak senang ni. Kita kena buat sesuatu. Kan Nabi kurang senang. Macam ada satu hadis itu, seorang ni datang ni dia pakai bedak macam bedak orang perempuan lah. Jadi Nabi tak berapa senang. Jadi terlihat di wajah baginda sallallahu alaihi wasallam akan ketidaksenangan itu. Ketidaksenangan itu. Dan Nabi tak marah dia depan-depan. Lepas dia pulang, sebab dia orang yang mungkin dalam syarah-syarah hadis disebut dia orang yang belum lagi bermuamalah dengan Rasulullah. Dia bukan orang rapat. Dia orang datang, dia pun mungkin tak tahu hukum. Jadi Nabi tak marah dia. Cuma lepas dia balik, Nabi pesan, ada tak siapa-siapa yang rapat dengan dia, yang kenal dengan dia, kalau boleh tolong bagi tahu pada dia, tak sesuai dia pakai safra atau macam bedak kuning lah kot, macam tu, yang biasa dipakai oleh orang perempuan. Kan biasanya orang perempuan pakai macam tu. Jadi kalau boleh tolong sampaikan teguran tu kepada dia bagi orang yang kenal. Jadi Nabi tahu macam mana nak attach dengan seseorang mengikut kepada kadar akalnya, ataupun menghormati seseorang dalam teguran. Itu marah-marahlah, tapi bukan
Datang maksudnya orang tu datang belajar apa semua, dah baru first time contoh kan. Tiba-tiba dia bagi dengan marah pula, benda-benda tak tentu hala marah. Ni yang pakai macam pondan ni pasal apa? Datang tanya macam tu. Contoh kan. Jadi di depan orang pula, itu tidak berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey? Boleh baik. Hidungnya mancung, memiliki cahaya yang memancar di atas kemuncak hidungnya, sehingga sesiapa yang tidak mengamatinya dengan teliti akan menyangka bahawa puncak hidungnya adalah lebih mancung lagi kerana melihat cahaya. Okey. Hidung Nabi SAW mancung. Hidung mancung ni cantik lah, handsome lah. Kan Hindustan lah. Kan. Kalau minum tu, apa namanya? Minum sangkut ni, air tak sempat masuk lagi. Ujung cawan belah depan ni, minum belah sini. Ujung belah sini sangkut hidung dulu. Kan? Mancung sungguh tu. Mancung sungguh. Jadi hidung baginda sallallahu alaihi wasallam mancung. Hidung mancung ni cantik lah. Bahkan orang yang merasakan kecantikan itu ada pada hidung yang mancung, maka mereka akan buat pembedahan. Tanyalah plastik surgery kan. Orang yang buat plastik surgery, antara yang dia modify tu hidung lah yang selalu yang famous. Hidung saya penyek. Kan. Apa namanya, tolong mancungkan supaya saya dikelihatan lebih cantik. Tak payah buat teruk. Itu haram hukum. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tambah-tambah lagi kerana tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak payah diubah. Melainkan sakit lah. Kalau sakit lain cerita. Gigi ada masalah, bertindih apa semua, yang tu buatlah. Kan ini saja-saja tak puas hati. Ni kenapalah aku, apa namanya, Allah jadikan macam ni. Tak sukalah aku kulit macam ni. Tak sukalah aku hidung ni. Aku nak hidung mancung, baru cantik. Dimodified. Tengok berapa banyak orang modified, fail. Kan? Habis rosak muka. Daripada elok-elok cantik, dia kata bibir aku nipis, tak nak, tak cantik, nak bibir tebal macam Angelina Jolie. Buat pembedahan, berapa puluh kali pembedahan buat tu. Lah-lahnya jadi macam mulut kena sengat tebuan tu. Apa? Besar macam tu kan, tak cantik langsung. Dia rasa dia cantik, buat pembedahan je dah berapa. Jadi tak perlu ubah pada ciptaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri pada kita. Syukurlah, alhamdulillah. Dan kita ingat satu je, Allah Ta'ala tak pandang pada rupa. Kita cerita rupa ni sebab rupa Rasulullah itu kesempurnaan yang Allah ciptakan, kecantikan, jamalnya pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada kita, syukurlah apa Allah bagi. Alhamdulillah. Jadi hidung yang mancung ni nampak macam ada cahaya di atas hidung ni. Jadi orang tengok daripada jauh nampak macam mancung betul hidung Rasulullah. Kalau tak tengok betul-betul tu rasa mancung sungguh. Tapi bila datang dekat memang nampak mancung lah. Baik, kita berhenti dulu di situ insya-Allah. Kita akan sambung pada minggu hadapan siri yang ke-11, masih lagi hadis yang ke-8, part 3 lah insya-Allah. Part 3 pada hari Isnin nanti. Sabtu Ahad ni kita cuti dulu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita keberkatan. Dan siri kapsul kita ini juga boleh, saya biasa Sabtu Ahad ni saya buat kerja upload lah. Kita juga dah ada channel YouTube. Jadi untuk yang nak ngulang, untuk orang yang nak kumpulkan, dia nak tengok siri ni secara berturut, 15 minit Syama'il dan 15 minit Asma'ul Husna. Biasanya Sabtu Ahad saya buat kerja upload kat YouTube. Boleh juga ditonton di dalam YouTube. Tengok kalau yang belum tengok daripada yang baru bersama-sama dengan Kubat Center. Tak tengok lagi Ustaz daripada siri 1. Boleh tengok daripada Mukaddimah kita ada. Ni minggu kedua dah 10 siri. Jadi boleh tengok juga dalam Facebook kita, Facebook page, dan boleh tengok juga dalam YouTube insya-Allah. Doakan kami, dan kami juga sentiasa mendoakan kepada semua jemaah yang turut bersama-sama dengan kita maupun yang tak tonton kita. Kita doakan kebaikan belaka untuk semua insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.